Baik. Di penghujung pertemuan kita dalam rancangan Rampai Pagi ini, kita tidak ingin mengambil masa yang agak lama juga berceloteh pagi ini. Satu perkongsian yang menarik juga kita bawakan kepada Auda. Hari Terbuka Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Pesta Pembelajaran Sepanjang Hayat 2024 Masihi. Jadi, terus saja kita perkenalkan narasumber kita pagi ini berada di sisi kiri Nat Yang Mulia, Dr. Ani alias Nik Ani Afikah ya? Afikah binti Haji Muhammad Tuah merupakan Timbalan Pengarah Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat Universiti Brunei Darussalam. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Tuan Wali. Apa khabar? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat hari ini ya? Alhamdulillah. Jadi kita sangat teruja nih untuk kita mengetahui pada tahun ini ya berkenaan dengan Hari Terbuka Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Pesta Pembelajaran Sepanjang Hayat 2024 ini. Mungkin ada juga yang kali pertama mendengarkan penonton kita. Namun ingin sekali sebagai mukadimah wawancara kita pada pagi ini ditanyakan apa sebenarnya tujuan utama Hari Terbuka ini diadakan dan siapa di antara pihak berkepentingan dan rakan kongsi utama yang terlibat dalam acara ini. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Nat dan Tuan Wali atas kesempatan ini. Sebagai wakil C3L atau Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat UBD, saya ingin menerangkanlah sedikit sebanyak tujuan utama Hari Terbuka Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat C3L in short UBD dan Pesta Pembelajaran Sepanjang Hayat 2024. Atau lebih mesra lagi dipanggil C3L Open Day and Lifelong Learning Festival 2024. Ia adalah bertujuan untuk mendidik orang awam tentang pembelajaran sepanjang hayat dan menyediakan platform untuk perbincangan tentang inovasi dan amalan mampan. Dan juga untuk memupuk budaya pendidikan sepanjang hayat. Kerana seperti yang kita tahu di kalangan masyarakat kita ni mungkin konsep ini adalah barangkali indah selalu didengar. Tetapi sebenarnya memang dilakukan dari dahulu. Cuma ini adalah trend yang terbaru yang muncul di mana dalam sesi ini ataupun pesta ini pihak yang berkepentingan utama termasuk institusi pengajian tinggi, pusat latihan vocational, agensi bukan kerajaan dan kerajaan akan bekerjasama, alhamdulillah, untuk menyediakan sumber dan sokongan bagi pembelajaran sepanjang hayat. Penganjurnya, hostnya ialah Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat C3L UBD ya. Seperti yang kita maklum. Rakan kongsi, our partners who are there, Pangeran Anak Puteri Rashidah Said Datul Bolkiah Institut Sains Kesihatan, Institut Pendidikan Sultan Hassanal Bolkiah, Institut Kajian Dasar IPS dan Institut Unit Kepimpinan Inovasi dan Kemajuan ILIA UBD. So ini adalah partners yang paling mustahak lah bagi UBD ya. Dan juga pihak berkepentingan stakeholders. Pertama, Open Learning Team Malaysia, kedua Inspira Malaysia, ketiga Universiti Kagawa Jepun, keempat SCSC Creative Training Services, kelima Institut Kepimpinan dan Kewangan Islam Brunei atau dikenali sebagai Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance, BELIF in short, dan keenam Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat Kementerian Pendidikan, dikenali sebagai Lifelong Learning Center Ministry of Education atau L3C ya, yang katanya. Dan akhirnya ialah Pusat Pekerjaan Brunei PBB. Kumpulan sasaran adalah profesional dari sektor awam dan swasta. Alumni UBD, C3L dan kolaborator tempatan dan antarabangsa. Mungkin Wali Nat pernah belajar di UBD sebelumnya? Saya bukan Saya dari produk UBD. daripada UTB. Saya daripada Universiti Al-Azhar Alhamdulillah. di Kahira dahulu. Tapi pernah juga lah mengunjungi UBD. Apatah lagi sekarang ini ada kafe baru buka, coffee up tu kan. Ya, coffee up. Jadi adalah alasan untuk nak mengunjungi ke UBD Beraneka sebetulnya. kopi dan makanan Betul yang sekali. amat Baru saja dibukakan kan. baru-barunya. Silakan datang dan jangan lupa singgah InsyaAllah. InsyaAllah. Sekiranya berkesempatan. Mungkin dapat dikongsikan bila ni akan diadakan hari terbuka ini? Ya. Terima kasih.
Sebelum itu, Nat barangkali izinkan saya untuk menyatakan hasil yang dijangkakan. Ya, silakan. Outcomes dari hari terbuka ni. Kami mengharapkan di mana dengan adanya sesi macam ini ataupun pesta macam ini ada peningkatan visibility dan kesedaran mengenai latihan yang disediakan melalui C3L dan agensi-agensi dalam luar negara. Dan juga jaringan atau networking yang diperkukuhkan antara alumni C3L dan UBD, pelajar, fakulti dan stakeholders di kalangan industri. Dan lebih-lebih lagi kami ingin menggalakkan pertukaran pengetahuan dan peluang bekerjasama di antara UBD dan pihak berkepentingan iaitu stakeholders dari dalam dan luar negara. Dan terakhirnya promosi inisiatif pembangunan lestari, inovasi, microkelayakan, microcredential dan program-program pembelajaran sepanjang hayat di Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat, C3L dan UBD. Jadi bagaimanakah acara ini akan menyumbang kepada pembelajaran sepanjang hayat? Tentu sekali acara ini akan memberikan peluang kepada para peserta untuk meneroka cara-cara pembelajaran yang baru dan amalan inovatif melalui pelbagai sesi interaktif, perbincangan dan pameran mengenai educational tools yang menyumbang kepada pembelajaran sepanjang hayat. Semua ini perlu Ketani ketahui untuk Ketani supaya mudah untuk belajar. Jadi kita ada memperbincangkan tentang time management and so on. Betul. Those are konsep yang Ketani pelajari. Bukannya Ketani, we are not born with those knowledge. So kita tidak diajar perkara tersebut. Kemahiran yang perlu kita ni belajarlah tentunya. Dan ini boleh didapatkan menerusi C3L tadi, Center for Lifelong Learning. Betul sekali. Dan telah pun Yang Mulia Doktor mengongsikan berkenaan dengan tujuan dan juga bagaimana acara ini dapat menyumbang kepada pembelajaran sepanjang hayat dan inovasi bagi peserta-peserta. Ingin sekali diketahui sekarang, kita ni mengetahui berkenaan dengan hari terbuka ini, apakah program utama dan acara-acara utama yang dinanti-nantikan oleh peserta dalam acara tersebut? Alhamdulillah dapat saya terangkan pengisian program. Silakan. Terutama sekali barangkali berapa hari bulan yang akan dilancarkan. Hari Rabu 6 November 2024. Di mana tempatnya? Iaitu di bangunan Ilya UBD. Kalau habis kita masuk UBD ada gate-nya, ada first building yang warna kuning atau itulah bangunan Ilya. Senang saja. Tempat parking amat bagus. Jadi pengisiannya ni akan bermula caranya jam 9 pagi dengan upacara pembukaan rasmi dan tetamu kehormat majlis adalah Yang Mulia Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD yang akan melancarkan laman web interaktif C3L yang baru, fresh from the oven. Wow. Baru siap, alhamdulillah. Dan platform open learning, iaitu satu platform yang amat unik sekali yang boleh menyebarkan maklumat bukan saja di Brunei but di serantau dunia. Ini adalah salah satu inovasi terbaru bagi pembelajaran online ataupun pembelajaran sepanjang hayat. Dan seterusnya akan diikuti dengan ucap tama yang bertajuk kepimpinan dan pembelajaran sepanjang hayat. Oleh kerana dalam pembelajaran sepanjang hayat ini kita ni memerlukan seorang leader, seorang pemimpin yang contohnya barangkali seperti saya yang faham mengenai konsepnya dan mahu membantu satu-satu organisasi itu untuk berkembang dengan baik. Jadi apakah attributesnya? Jadi profesor yang terkemuka dalam bidang pembelajaran e-learning akan menyampaikan. Sesi pagi akan bermula dengan perkongsian mengenai mikrokelayakan. Apakah mikrokelayakan tersebut? Kita akan dapat mengetahui, iaitu sering-sering kali dipanggil microcredential. Kerana microcredential ini bukannya satu kelayakan yang penuh seperti degree ataupun master, tapi ia adalah satu micro knowledge yang disampaikan melalui pembelajaran yang inovatif dalam satu-satu masa yang tertentu dan akan diberikan digital badge atau satu points untuk pelajar itu untuk mengumpul. Jadi ia mudah dilakukan. Tapi saya nak mau spoil lah Jangan dulu. Jangan dulu. Silakan datang ke tempat yang disebutkan dan bis kita akan tahu di mana
keterangan akan diberikan kepada para peserta mengenai kepentingan dan proses menawarkan mikrokelayakan, microcredential. Contohnya kalau ada institusi pengajian yang mau menawarkan tapi tidak tahu macam mana caranya untuk mengulah-ulah microcredential. Jadi di sana kita boleh belajar secara ringkas. Kerana tips akan diberikan oleh orang yang benar-benar berpengetahuan, profesor dan juga berpengalaman mengenai perkara tersebut. Betul, Ya. betul. Baik, poster ini tadi ada beberapa public lecturers. Jika doktor boleh berkongsi, mereka ini berperanan sebagai apa dan juga apa yang akan mereka lakukan pada Open Day Lifelong Learning Festival 2024 ini. Okey. Doktor. Wali, saya rasa itu amat amat pentinglah untuk orang ramai tahu. Di samping itu memang ada sesi pameran yang bertemakan berkolaborasi untuk perubahan projek lestari terkini, di mana para produk solution ataupun company yang mengeluarkan solution pembelajaran akan datang dan pitching atau menerangkan secara ringkas apakah produk-produk tersebut yang boleh membuatkan para pelajar yang ataupun profesional boleh belajar secara senang, dan mereka akan mempamerkan projek-projek yang menarik dan ia akan dikongsikan oleh rakan-rakan kongsi ketani dari dalam negara dan luar, yang diketuai oleh Institut Pendidikan Sultan Hassanah Bolkiah. Manakala yang disebutkan oleh Wali itu adalah acara petang yang akan bermula dengan sesi perkongsian projek inovasi. Kerana profesional yang bekerja sambil belajar diorang ini ada membuat projek masing-masing dan berguna untuk di mana tempat diorang bekerja. Jadi kami akan melihatkan apakah talent yang ada bagi profesional ketani di Brunei ini. Ketani memang berperingkat tinggi ketani punya profesional ketani dan mempunyai idea-idea yang bagus yang boleh diketengahkan. Jadi kami akan mengetengahkan mereka ni. Sambil itu kami akan mengadakan perkongsian mengenai tempat kerja sehat. Ketani ini bekerja tapi mesti sehat. Persekitarannya mesti sehat. Dan cara bekerja macam mana. Jadi kami akan menyatakan melalui dua profesor. Ini adalah orang yang selalu melihat tentang pekerjaan sehat. Dan profesor tersebut didatangkan daripada Mahidol University, Thailand, dan Burapha University, di mana para profesional akan melihat macam manakah peranan penting di mana tempat kerja sihat ini harus kita dipastikan ia selamat dan akan mencegah risiko kesihatan. Seperti yang kita tahu, penyakit-penyakit tidak berjangkit di dunia ini amatlah yang kata orang kadang-kadang dah tidur jam malam takut kolesterolku tinggi. Kepikiran jadinya. Kadang-kadangnya takut blood pressureku tinggi. Jadi makan pun kadang-kadangnya takut-takutan kan makan. Jadi di tempat kerja pun tani akan sentiasa ekspos dengan risiko-risiko ni. Makanan segala nasi lemak, mie goreng pagi-pagi. Jadi kita ni akan dapat mengetahui di tempat kerja macam mana kita ni buat. Kebelakangan ini pun kita ni sering mendengar juga bukan saja mengenai penyakit tidak berjangkit ini, mental health Kesihatan antara menjadi mental isu juga. topik yang hangat diperbincangkan juga pada ketika ini. Adakah itu antara menjadi sebahagian daripada yang akan dikongsikan? Ya, itu adalah salah satu masalah ni masalah yang besar bukan saja di Brunei di luar negara dan mengikut International Labour Organization. Memang ini adalah salah satu tujuan untuk masyarakat dunia untuk menolong mengurangkan untuk eliminate itu memanglah jangka panjang, tapi untuk mengurangkan. Jadi macam mana ketani bekerja ni, ketani boleh achieve work life balance, macam mana tani mengurangkan risiko tu daripada stres, terlampau banyak kerja, dan mana prioriti ketani, apa yang harus tani buat. Jadi expert yang didatangkan ini akan dapat memberikan kita sedikit sebanyak tips macam mana. Kerana mereka sering melihat kejadian-kejadian mental stress di kalangan pekerja-pekerja, di mana pekerja di industri. Contohnya sebagai ketani sebagai pejabat awam ataupun orang yang bekerja di construction site, banyak perkara-perkara yang harus ketani pikirkan di selain daripada masing-masing dengan permasalahan masing-masing. Permasalahan masing-masing di rumah, lepas itu dibawa ke kerja, dan akhirnya dibawa lagi ke rumah. Jadi menerusi sesi ini tadi ada sesi soal jawab ataupun bertukar-tukar fikiran, macam mana terbuka?
Memang akan terbuka satu sesi di mana sesiapa saja boleh bertanya, peserta. Tapi kami hanya ada 30 minit. Okey. 30 minit. Jadi pemacunya atau fasilitasi akan dibuat oleh pensyarah dari Institut Sains Kesihatan UBD. Jadi ia akan membuat sesuatu lebih highly impactful ataupun berkesan untuk peserta yang ingin tahu, dan mudah-mudahan insya-Allah akan berikan manfaatlah kepada kita di semua. Tapi yang paling menarik juga jangan lupa penutup acara. Tahun lepas saya rasa nak datang ketika penutup acaranya ya. Penutup acara barangkali Nat boleh bayangkan sebagai penyampai masa tu di mana kami akan memberikan penyampaian hadiah kepada peserta-peserta dan juga award C3L Micro Credential, iaitu tokoh-tokoh bakal orang yang kita ni harapkan di Brunei inilah untuk membuat micro credential di pelbagai bidang. Jadi kami akan memberikan satu award untuk mereka seramai 10 orang. Wow. Seterusnya cenderahati akan diberikan kepada penceramah dan of course yang paling utama ialah cabutan undi bertuah untuk orang ramai. Saya masih dapat membayangkan kemeriahan ketika itu memang sangat meriahlah. Dan terlibat secara langsung. Terlibat secara langsung pada ketika itu dan banyak saja hadiah dan menarik juga yang disediakan oleh pihak C3L itu. Luar biasa sangat sekali. menarik. Kalian ni lebih menarik. Untuk tahun ini sama juga ataupun lebih Lebih menarik. Lebih menarik Contohnya lagi. saya beri sajalah spoiler sikitlah. Laptop. Dan bagi yang suka tadi naik bukit turun bukit, smartwatch untuk memantau kesihatan kita ni. Jadi Nat, Wali silakan, silakan datang. Mana tahu ada rezeki Ya, siapa tahu kan. siapa tahu. Jadi Alhamdulillah. artinya hari terbuka pusat pembelajaran sepanjang hayat ini dibukakan untuk orang ramai ni. Untuk orang bukan ramai. sahaja untuk warga Universiti Brunei Darussalam ataupun jadi bukan untuk orang ramai lah Dan untuk percuma. datang. Percuma. Bila sekali lagi tarikhnya? Tarikhnya sekali lagi, alhamdulillah. Just to menyebarkan, orang ramai boleh mendapatkan maklumat. Okey. Acara ini dengan melengkapkan proses pendaftaran. Please register first dan masuk adalah percuma. Di semua sesi-sesi tersebut dan acara penutup untuk pelbagai acara yang menarik. Kemudian boleh turut serta seperti yang saya katakan tadi dalam acara penutup dan cabutan undian bertuah tersebut. Sila imbaslah kod QR yang dipaparkan di skrin nanti yang akan datangannya, dan atau boleh menaip pautan yang disediakan c3l.ubd.edu.bn. c3l.edu.bn. Okay. Boleh sekarang buat juga melalui ya, pada ketika ini seketika nanti akan kita kongsikan imbasan QR code di mana habis kita dapat mendaftar, namun sekali lagi dikongsikan seperti apa yang telah pun dikongsikan bersama dengan Dr. Nik sebentar tadi. Untuk mereka yang berminat boleh sahaja melawat media sosial C3L di laman Instagram C3L UBD untuk maklumat lanjut, dan juga habis kita boleh mengikuti pautan c3l.edu.bn. Baik, alhamdulillah. Penghujung wawancara kita ini, Doktor, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Harapan mungkin? Terima kasih. Harapan saya datanglah beramai-ramai ke C3L UBD. 6 November kami akan menunggu bis kita di sana. Mesti datang. Mesti datang dan insya-Allah kita ni akan dapat mendapatkan manfaat, berhibur dan juga meninggikan ilmu pengetahuan kita ni, dan barangkali mana tahu ada antara bis kita yang ingin mengambil kursus-kursus micro credential dan yang paling penting mana tahu ada rezeki mendapatkan hadiah-hadiah yang dinyatakan tadi. 6 November hari Rabu 2024 di Center for Lifelong Learning UBD, atau layari website kami c3l.ubd.edu.bn atau Instagram c3l.ubd. Terima kasih. Jadi untuk penonton-penonton kita, jangan lepaskan peluang. Dr. Nik sudah pun kongsikan tadi, semangat ramai-ramai ya. Kita memeriahkan Hari Terbuka Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat di mana ianya akan diadakan besok
di UPD. Betul. Apapun ribuan terima kasih kita ucapkan buat Dr. Ani yang telah pun meluangkan waktunya kasih. pagi ini bersama kami berdua. Begitu juga penonton-penonton kita yang menyaksikan. Dan insyaAllah jika ada kesempatan kita ini akan bersama lagi di lain waktu mungkin dengan perkongsian yang lain pula ya. Maju jaya hari terbuka yang bakal dijalankan ini dan mudah-mudahan mendapat sambutan yang sangat-sangat menggalakkan daripada orang-orang kita ini ya. InsyaAllah. Kami harapkan yang terbaik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.